Bila kita masuk Islam, semua nilai Islam itu dominan dan mutafawwiq, dan maknanya dia mesti mengatasi. Kalau Islam kata boleh nasihat, boleh tegur siapa pun, kita tak boleh kata jangan tegur, tak boleh. Tangkap orang yang tegur. Jadi kita, kalau kita Melayu Islam lah, kalau Melayu Jakun, Melayu Asabiah, ya, buat lah. Itu nak ngambil hati muka-muka, tapi mereka pun teruk juga. Nak kata orang binatang semua. Betul tuan-tuan? Betul tak? Sekarang ni ada kuasa boleh lah, esok dah tak ada kuasa. Jadi tuan-tuan sekalian, Isra' Mi'raj adalah suatu pengajaran, suatu ibar, suatu sirah yang menekankan tentang kebenaran Islam mengatasi semua ajaran yang lain. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafir. Dialah yang mengutus rasulnya membawa suatu agama yang sangat benar. Apa agama apa? Agama ni suatu sistem nilai, suatu keyakinan yang mengandungi sistem nilai halal, haram, betul, salah, adil, zalim, wajib, makruh dan sebagainya, yang mesti didaulatkan. Dan dia menentukan kita punya pandangan. Apa pandangan kita, hubungan kita dengan raja, ditentukan oleh syarak. Mesti syarak. Betul tuan-tuan? Apa hubungan kita dengan perempuan, ditentukan oleh syarak. Apa hubungan kita dengan pemerintahan, ditentukan oleh syarak. Apa hukumnya kita berpolitik? Wajiblah orang Islam wajib berpolitik cara Islam. Tapi tak semua orang nak jadi pemimpin. Betul tuan-tuan? Tapi mengundi wajib. Mengundi wajib ke tak wajib? Wajib. Ini ulama Syekh Qaradawi, Presiden Persatuan Ulama Sedunia. Kitab dia beratus tuan-tuan. Quran tu dalam kepala dia, hadis dalam kepala dia, bahasa Arab memang dia punya bahasa. 3 atau 4 kitab dia tulis tentang agama dan as-siyasah, fiqhud daulah, ad-din was siyasah. Macam-macam kitab bahawa politik itu sebahagian daripada Islam. Institusi politik Islam termasuk masjid. Masjid ni dia mendidik orang disiplin. Ada jadi imam, jadi makmum. Dan dalam imam tadi kena ada ketaatan. Siapa yang ada hal, buat hal, dia mufarakah lah. Maknanya kalau dia batal wuduk, kenalah keluar sekejap. Betul tuan-tuan? Ada teknik dia. Kalau imam kat depan terbatal, terkeluar sesuatu, dia kena keluarlah dengan cara dia, jadi orang lain pula ke depan. Itu semua ada kaitannya dengan kepimpinan dalam masyarakat. Tiap-tiap hari Jumaat bagi khutbah. Betul tak? Bagi arahan. Marilah kita begini, marilah kita itu, janganlah kita begini. Musuh sudah ada di sana, kita mesti bersiap dengan segala kita punya persiapan untuk menghadapi musuh. Dah ada ke arah Israel di sana. Kita pun dalam masjid lagi lah. Dia satu yang komprehensif, lengkap. Masjid sebahagian daripada institusi. Dia juga tempat orang beribadah, dia juga tempat orang belajar, dia juga tempat komunikasi. Betul tuan-tuan? Sebab itu kita tengok masjid tu ada menara lah. Betul tak? Ada menara. Menara untuk apa? Untuk panggil orang semayang. Dengan semayang itu diwujudkan disiplin kerohanian, patuh kepada imam. Jangan bangkit kepala sebelum imam bangkit. Tak takutkah kamu jadi kepala kedai? Kata Nabi. Semua tu. Nak salat kenalah wudu. Jadi tuan-tuan, sebab itu dilihatkan kepada Rasulullah orang yang menghantukkan kepalanya
di dinding dan bersepai, kemudian jadi balik hantuk lagi. Jadi kalau tuan-tuan lihat, bermula dengan dibelah dada, maknanya kalau kita nak buat persiapan menjadi bangsa yang mulia, umat Islam yang mulia, yang ternama, yang dipuji, dihargai orang, kita mesti ada iman. Sebab Nabi dia belah masukkan iman. Betul tuan-tuan? Dibersihkan, mesti bersihkan hati. Jangan tak bersih. Kita datang ni memang ikhlas nak belajar. Saya datang mesti ikhlas mengajar, bukan nak yang lain. Saya nak cakap yang benar. Orang marah-marah lah, saya tak kisah. Saya bukan nak mengampu orang kampung. Kalau dia panggil saya nak ngampu supaya lagi banyak durian dia bagi, wah, itu niat saya tak betul. Betul tuan-tuan? Kita kalau bersyarah orang kampung tak suka kan, tak dapat bawa balik durian. Kita bagi sonok-sonok orang kampung sonok, setuju aja lah. Balik senyum-senyum orang kampung, bawa balik durian satu mutokah. Orang tu tak berubah, kepala dia masih sesat. Dia tak nak Islam dia, faham asabiah, masih lagi kejawaan, kemelayuan, kearaban. Macam mana ni? Macam mana? Apa yang you bagi ceramah? Kita nak betulkan akidah orang. Islam dia tu biar kemas, tuntas, penuh. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis silmi kaffah. 208 surah Al-Baqarah. Hai orang beriman, masuk Islam seluruhnya. Apa maksud seluruhnya tuan-tuan? Apa maksud seluruhnya? Semuanya. Ekonominya mesti Islam, politiknya Islam, ibadah Islam, pakaian Islam, budaya Islam. Kalau boleh, semua Islam. Betul tak? Betul tak? Itu maksud dia. Tak boleh Ustaz, yang ni tak boleh, yang ni tak ada kena mengena Islam. Siapa kata? Hadis mana kata? Itu salah. Semua ni ada kena-mengena dengan Islam. Sebab itu nama kita pengajian Tauhid. Tauhid tu makna apa tuan-tuan? Bersepadu. Kalau orang jadi pemimpin tak salat, apa kesan dia? Menunjukkan dia tak peduli halal haram Tuhan. Baik itu kalau dia buat program, dia akan bawa penari-penari Korea misalnya. Dia tak kisah, asalkan orang muda suka, dia bawa. Ini yang kita nak. Haram, oh haram belakang. Ini politik Ustaz. Ini politik, dia bawa semua benda-benda macam tu. Jadi budak ni punah betul. Anak haram makin bertambah. 10 tahun Melayu mereka lebih ramai yang rosak. Orang tua pun rosak. Lobai pun rosak. Setengah tempat ustaz pun rosak. Ustaz pun rosak. Apa nak dikata? Ini sebabnya. Jadi tuan-tuan sekalian, kita harus melihat secara menyeluruh, ya. Dan Islam yang dibawa oleh Muhammad ni mesti ada persiapan. Persiapan dia apa? Iman tadi mesti mau kokoh. Bukan iman kalau boleh sampai ke iman masyitah tu. Bukan iman kaki lompat, kejap lompat kena lompat itu kata tuan-tuan. Betul tak? Itu iman kata. Penyang perut dia lompat sana. Ini apa punya orang? Dia beriman dengan duit. Dia tak beriman dengan Allah. Kalau beriman dengan Allah, dia konsisten dengan Islam dia. Biar mati, biar tak ada duit, biar syahid. Ini yang Allah nak, ini yang Tuhan nak. Ada orang semayang, tentara dia dengan syurga tinggal sejengkal je. Tiba-tiba berlaku ketentuan Allah kepada dia, dia buat kerja fasik, kerja kufur, maka masuk neraka. Main tuan-tuan. Walaupun kita duduk semayang, selalu datang masjid, belum tentu. Nak kena ikhlas, nak minta Tuhan tetapkan iman kita. Biar kalau boleh mati kita dalam Islam. Ada orang pejuang Islam, tiba-tiba keluar melompat tempat lain, dah bantai Islam dah. Terbalik kuang. Orang Kedah terbalik kuang saya pun tak tahu. Betul lah. Melaka terbalik kuang. Tak boleh. Konsisten.
Jadi tuan-tuan, apa lagi? Iman, nur atau ilmu, akhlak, semua itulah kena ada lah. Hikmah kebijaksanaan. Memanglah kita nak merintah Islam ni kena bijaksana. Memang ada orang kafir yang tolak, tapi tidaknya orang kafir setuju dengan yang dia boleh terima Islam. Alhamdulillah, okeylah, dia boleh sokong kita. Lama-lama besok anak dia masuk Islam lah. Betul tuan-tuan? Betul tak? Kita kena bijak lah. Tapi kalau berpuluh tahun dengan orang tu tak bagi Islam, nakutkan, kau jangan dekat dengan Islam, nanti kau kena sunat. Dia kata, nanti kau kena potong. Kau jangan dekat dengan ustaz-ustaz tu, nanti kau kena potong. Orang macam ni kafir pun tak tahu apa dia Islam. Puluh tahun bersama, dia tak faham. Tapi kalau kita fahamkan dia dengan Islam, kafir pun takbir, dia kata. Betul tuan-tuan? Saya nampak tu orang kafir pakai baju Islam takbir, saya pun heran juga. Allahu Akbar. Tuhan pegang hati orang. Dah Melayu ni dah sunat tak nak Islam. Buat apa? Negeri Islam tak boleh. Menang ni apa punya Islam? Saya tak cakap kat Kedah ni okey juga lah tuan-tuan. Tempat lain macam Melaka tu menengah mula-mula masuk Islam. Betul tuan-tuan? Sekarang ni mampus, tak ada satu wakil Islam boleh naik. Politik Islam ni sebahagian daripada Islam. Kalau Nabi turun pun, Nabi akan nak pegang kuasa dalam negara ni, sebab Islam tu memang untuk melahirkan kuasa Islam. Betul tuan-tuan? Siapa kata lain, dia kena baca kitab lagi, belajar buku. Bukan kat sini, tempat lain. Banyak dah orang tulis kitab tak baca. Takut. Apa yang ditakut? Dah merdeka pun takut. Apa punya merdeka? Betul tuan? Merdeka ke tak merdeka? Nyanyi je Ustaz lagu merdeka kata dia. Tapi semuanya takut. Takut. Ustaz jangan cakap takut. Apa ni? Takut kepada Allah. Betul tuan-tuan? Islam ni beri semangat, jiwa merdeka, jiwa berani. Kita nak yang bersih, kita nak yang adil, kita nak pemerintahan yang betul, yang lurus. Betul tuan-tuan? Pemerintah yang berakhlak. Kita tak nak penzalim, makan duit rakyat, makan duit anak yatim. Misalnya lah, minta maaf tuan-tuan ya, saya ini makin lama makin panas. Naik semangat. Tuan-tuan jangan marah ya. Itu cara supaya saya tak tidur, tuan-tuan pun tak tidur. Ini dia. Apa yang Nabi lihat, ya? Ifrit. Mula-mula lagi, baru jalan, dikejar di Ifrit. Tapi nak kata, dalam perjalanan kita mengharung kehidupan, meningkatkan kualiti kepribadian kita, meningkatkan kita punya peradaban, jadi insan yang lebih baik, yang lebih mulia, kita akan berhadapan dengan halangan, iaitu Ifrit yang jahat. Ada Ifrit kepala 7, ada jin lampu suluh, ada lampu pula macam kepala kereta api, dia ada lampu. Ada mambang, macam-macam mambang. Betul tuan-tuan? Itu kalau Piramli dia sebut mambang, itu mambang angin, macam-macam mambang. Ada hantu langsui, ada hantu Jepun, macam-macam. Tapi yang disebut yang paling jahat ni Ifrit. Ini orang guna Ifrit ni 7 orang. Kadang dia ambil Ifrit Siam, ambil Siam 7-8 ekor punya Ifrit, bantai orang. Kita disuruh ada amalan zikir. Tuan-tuan percaya tak ada Ifrit? Percaya tak? Percaya tak? Kena percaya. Sebab ada surah Al-Jin. Dalam Quran ada surah Jin. Tak percaya dengan jin, kafir dengan Quran. Betul tak? Jin ada, tapi dia tidak berdaya terhadap orang yang
rapat dengan Tuhan, bergantung dengan Tuhan, berlindung dengan Tuhan, dia tak daya. Hanya dia berdaya pada orang yang hoha-hoha ni, tak ada kira. Malam duk tengok bola, qiyamul lail tengok bola, sembahyang pun tidak. Lepas Eropah sini, lepas tu Jepun, lepas tu besok sembahyang, tidak sembahyang. Dia qiyamul lail dengan bola. Itu jin. Ifrit memang suka, ya, memperkuda dia. Jadi tuan-tuan, apa ayat dia? Ini kenapa lah? A'udzu biwajhillahil karim wa bikalimatillahi tammat allati la yujawizuhunna baru itu umpamanya. Barulah kita boleh lawan. Musuh banyak tuan-tuan. Setan lain lagi. Setan iblis lain lagi. Yang ini afraid. Bapak dia ataupun datuk dia ke ataupun general dia. Sebab itu kita ada amalan al-maksurat, zikir al-maksurat. Tuan-tuan pernah dengar tak zikir maksurat? Pernah dengar? Yang belajar agama, budak-budak yang ikut gerakan seperti ABIM, JIM, PAS, ulama di sekolah-sekolah, dah menjadi amalan dia baca maksurat waktu kecil, waktu pagi, waktu petang. Ada pendek, ada panjang. Pustaka Salam jual RM1.50 aja. RM1.50 aja zikir maksurat tu, masuk poket. Susah buka baca. RM1.50 aja nak melindung diri daripada syaitan yang direjam ifrit. Kalau anda baca di waktu pagi, anda akan dilindungi Tuhan sampai ke petang. Baca waktu petang, waktu malam, dilindungi sampai ke pagi. Kalau kita tak buat lagi tuan-tuan, eloklah buat sekarang sebelum mati. Betul tuan-tuan? Betul tak? Bila lagi nak buat? Takkan suruh budak sekolah je buat. Bapak yang tak sekolah tak buat. Nak buat apa? Ada wazifah kubra, ada wazifah surah. Saya dulu adalah tuan-tuan rakaman cara baca maksurat tu yang kubra. Dulu dia yang jual lah, tapi saya tengok dah tak ada, dah habis dah, out of stock. Tapi mungkin dalam YouTube tuan-tuan boleh cari. Dalam YouTube ada banyak maksurat. Badrul Amin, saya adalah juga satu. Supaya apa? Supaya hati kita bersih, kita dilindungi syaitan, dilindungi oleh Allah daripada gangguan jin ifrit. Jin ni jahat tuan-tuan. Dia boleh merogol orang juga, jin ni. Sebab itu ada ayat Al-Quran, lam yatmithunna insun wala jan. Dia kata, dan bidadari-bidadari yang tak pernah disetubuhi oleh manusia maupun jin. Jin ni kalau kita tak menjaga, dia seronok juga. Jadi sebab itu kita kena nak tidur baca. Kemudian apa lagi yang baginda lihat? Itulah tadi, bau harum. Maknanya lelaki yang dah ada pelajaran, PhD, doktor, profesor, dia mesti konsisten dengan Islam, bersedia mati untuk Islam, dan tak boleh dijual beli. Agama tak jual beli. Dia yakin, raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa muhammadin nabiyyan wa rasula. Ini orang alim. Tapi yang bagi lembu seko pun dah berputar mata dia. Sekarang ni ada orang bagi 2 juta dalam surat khabar tuan-tuan. Ada ejen pergi jumpa pemimpin tertentu, kalau you lompat, dia kata, kita akan bagi 2 juta. Orang tu dulu miskin, jual apa tak? Saya tengok-tengok, dia kata orang ni orang dekat Kedah. Saya tak tahulah siapa nama dia. Tapi orang tu, dia ejen, dan dia ejen di sebelah kaya-kaya, banglo, duduk banglo dan macam-macam lagi. Ini dalam surat khabar, tuan-tuan baca. Kalau tak baca surat khabar, baca internet. Boleh tuan-tuan? Ya, kalau tak baca tu sampai bila kena tipu? Jadi 2 juta merasuah
Bukan seorang, banyak dah dirasuahnya. Macam mana nak bahagian pencegah rasuah nak bertindak? Sebab itu siapa nak bagi bukti, dia mati sendiri. Kalau dia pegawai tinggi, imam ke apakah, akan ditemui mati sendiri. Macam mana nak mencegah rasuah kalau kepala rasuah? Matilah orang yang nak tunjuk bukti. Rosak. Kalau kepala rosak, rosak semua. Sebab itu menentukan kepala yang baik ini satu kewajipan agama, suatu kesaksian, suatu syahadah. Wa aqimu syahadata lillah, kata Syekh Yusuf Qaradawi, rujuk ayat itu. Tegakkan kesaksian kerana Allah. Anda mengundi bukan kerana duit, bukan kerana paip, kepala paip, bukan kerana jalan raya. Anda mengundi kerana Allah. Jadi tak boleh dibayar. Jadi konsisten, kita pilih orang baik, bukan pilih orang yang bagi duit. Rosak. Sekarang ni semua duit, siap duit. Kan ada lagi bom-bom duit yang baru akan keluar. Betul kan? Betul tak? Yang orang yang lama kat dalam tu tahu dah. Dia kata dia pun tak setujulah dengan bom-bom duit ni. Itu maknanya kita rasuah orang. Jadi apa lagi tuan-tuan? Salat, memanglah salat ini kalau tak dibawa ke Sidratul Muntaha, tentu tak ada kewajipan salat. Salat ni sangat tinggi. As-salatu mi'rajul mu'min. Sembahyang itu mi'rajnya orang mukmin. Kalau tuan-tuan nak merasa mi'raj, kalau tuan-tuan nak naik burak, mungkin tak ada can lah. Naik motor boleh. Tuan-tuan nak naik mi'raj, nak sampai ke Sidratul Muntaha, tuan-tuan mungkin boleh naik Firefly, Mas boleh, ataupun Bangla punya airline boleh. Tapi nak naik Mi'raj tak adalah. Tapi kata Nabi, as-salatu mi'rajul mu'min. Sembahyang itu adalah mi'rajnya para mukminin, orang mukmin. Menunjukkan kalau kita salat, rohaniah kita ni akan naik ke mercu yang tinggi, dari segi ketakwaan, dari segi keinsafan, dari segi kejernihan, dari segi keadilan, dari segi pasrah kepada Tuhan. Sebab kita memang kita yakin bahawa alam ni Tuhan punya. Alam ni siapa punya? Siapa punya? Allah. Memanglah Melayu duduk di sini, tapi bukanlah, hakikatnya bukan kepunyaan Melayu, kepunyaan Allah. Milik Melayu hanya majazi. Sekarang ni pun tanah Melayu dah banyak dah dijual. Betul tuan-tuan? Puluh dah. Tanah Firda tu habis dah. Habis. Subhanallah. Jadi tuan-tuan sekalian, ini yang nak ditekankan oleh Rasulullah SAW, iaitu tentang salat. Sebab itu siapa tak salat, kepalanya dia akan menyesal. Maknanya gambaran orang menyesal kerana benda pendek macam tu, ringkas macam tu pun dia tak boleh buat, sedangkan kemuliaannya sangat tinggi di akhirat, dia rasa menyesal. Dia hantukkan kepala dia lagi, hantuk masuk neraka. Dah sunat masuk neraka juga. Masuk hantuk. Apa nak buat? Islam bukan sunat je, tuan-tuan. Ada orang harap dia dah sunat ke Islam dah. Oh, ada lagi orang nak salat, orang nak zakat, nak haji, nak umrah, nak syariat, nak hudud. Mana dia? Siapa orang yang jahat mesti dihukum yang Tuhan suruh. Kau dah buat ke belum? Kau belum buat, diganti neraka. Neraka sejak masa tu dah ada dah neraka. Sebab itu Nabi diperlihatkan neraka. Kita sekarang ni, kita kalau nak tengok neraka tuan-tuan, cuba tuan-tuan teropong dekat matahari. Dalam internet ditunjukkan satu planet, apa namanya, Venus kan nama dia. Dia transit dalam Facebook. Bila dia sampai di tengah tu tuan-tuan, di tengah tu kita lihat rupanya matahari ni
api yang bergejolak sebesar lebih puluh atau beratus kali ganda daripada bumi ni. Maknanya kalau bumi ni semua dengan Kedah ni semua masuk dalam tu, habis. Dia nak lagi yang lain. Tapi itu tak disebut neraka, itu disebut waja'alna sirajan wahaja. Dan kami jadikan di dunia, di alam ini, suatu lentera yang berkobar-kobar menyala. Dan ayat lain, idza syamsu kuwirat, bila matahari dilenyapkan, dipadamkan, di crashkan lah. Kuwirat. Apa bahasa Arab, bahasa Melayu? Maknanya tak ada dah, gelap, boleh hidup. Itu saat mati. Bila matahari padam, bintang berguguran, bumi bergegar, hancur, laut menyala api. Alimal insanu, alimat nafsum ma ahdara. Pada hari itu setiap orang akan tahu apa yang dah dibawa ke akhirat. Dia bawa apa ke akhirat? Ada amal. Ya, tuan-tuan. Jadi apa lagi yang Nabi diperlihatkan juga tentang orang yang pegang amanah. Ini dia. Diisyaratkan sebagai orang yang bekas kayu dia dah ambil, pikul. Tak boleh pikul, dia pikul lagi. Dia dah tak amanah, puluh tahun memerintah, terbukti khianat, tidak amanah. Nak juga lagi pegang, nipu pun nak pegang juga, ambil lagi. Ini pengajaran dia. Kalau kita dah memang tak boleh dah, tak amanah, semua orang nampak rosak, semua ni tipu, itu ini, sudahlah, bagi orang lain yang baik pula. Betul tuan-tuan? Janganlah main hantu-hantu. Betul tak? Tak payah nak buat satu rumah sampai 1000 orang dalam rumah tu, atau 100 orang. Macam mana ni? Ada rumah tingkat 4 tak ada, tingkat 5 tak ada, tapi dia kata tingkat 5 ada 10 orang, tak 100 orang kata. Tak ada rumah tu macam mana? Bukan satu kes. Tuan-tuan tengok dalam surat khabar hari ni, 1000 kes, 100 kes dalam satu rumah, ada 100 orang. Berapa kes? Itu orang dah kaji dah, Memos dah kaji. Ini macam mana ni? Apa nak jadi? Sudahlah. Kalau dah memang tak boleh, bagi orang lain. Betul tuan-tuan? Betul tak? Ayalah, ini bukan kita punya pusaka datuk nenek kita. Ini kuasa, ni amanah. Betul tuan-tuan? Kita bertahan sampai titik darah terakhir buat macam, weh, ini apa rezeki kau ke?